Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idhna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat pagi. Salam pertemuan dalam pertemuan Hayati Quran siri yang ke-425 bersama dengan saya Umar Aziz. Moga-moga pertemuan ini menjadikan kita dapat mengambil pengajaran daripada Al-Quran, dapat mengambil ibrah penghayatan daripada kalamullah, dan yang paling penting dapat kita bawa dalam kehidupan seharian kita supaya kita menjadi hamba yang lebih baik. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang berada di ruang komen. Lalu saya nampak di ruang komen ada Allahumma salli sayyidina Muhammad, Nur Hayati Yahya, Jamilah Ihsan, Zaharah Alias, kemudian Ninda Anis, Safia Sapian, Syarina Usman, Amida Rauda, Nur Wafim Nur, Siti Zabida Hasan, Rafiza Abdul Karim, Nurazia Mukhtar, Nuraha Manab, Aminah Hitam, Ramlah Dasuki, Zahara Alias, Yusuf bin Nurdin, kemudian Zaliha Kamaruddin, M. Nasir Harun, Zuraida Siddiq, kemudian Yaya Lia, Syarina Uthman, Rohizan Abdullah, Nur Rahim Sharif, Nurazia Mukhtar, serta Nur Aida Musa, Jamaliyah Ja'far dan juga Asna Darus. Ahlan-ahlan kepada semua. Kita bertemu pada tarikh 1 Muharram tahun yang baru 1443 Hijrah. Moga-moga kita pun ada semangat yang baru, ada azam yang baru. Apa kata kita mulakan pertemuan siri yang ke-425 ini dengan sama-sama kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal halat tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ila al-huda wa dalalati ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat semua, bagaimana suara saya pada pagi ini? Saya harap suara saya adalah jelas. Saya harap video saya adalah jelas, line saya adalah baik. Namun kalaulah ada sedikit sebanyak gangguan, mohon sahabat-sahabat maklumkan. Lalu pada pagi ini kita nak sambung daripada muka surat yang ke-152. Lalu Nur Wafim kata jelas daripada Changlun. Terima kasih di atas maklum balas. Dan saya harap untuk sahabat-sahabat yang lain pun adalah jelas insya-Allah. Ahlan-ahlan kepada yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas tak rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Begitu juga Kak Nur Hayati kata daripada Lumut Perak, Kak Zahra Alias daripada Perak Tengah, Kak Safia Sapian daripada Singapura, Azima Arun daripada Bandar Darul Aman. Terima kasih juga yang lain-lain yang memberi maklum balas. Alhamdulillah. Lalu pada hari ini kita nak sambung masih lagi cerita kita di antara iblis dan juga Nabi Adam alaihi salatu wassalam, yang mana kita dah tiba pada muka surat 152 pada surah yang ke-7, surah Al-A'raf, bermula daripada ayat yang ke-18. Bermula daripada ayat yang ke-18. Kampung Gajah pun clear, Abu Farhan, terima kasih. Dan juga ramai yang memberi maklum balas yang tak sempat saya nak baca satu persatu. Ada daripada Zaharini, Kok Lanas. Kok Lanas kat mana? Kok Lanas, ada daripada Kok Lanas. Okey, dah lama sangat duduk rumah, jadi banyak nama tempat dah lupa.
lalu ada daripada Kok Lanas, ada daripada Taiping, terima kasih, dan juga daripada pelbagai tempat yang lain. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang memberi maklum balas. Mohon jasa baik untuk catatkan surah yang ke-7 Al-A'raf, muka surat 152, bermula daripada ayat yang ke-18. Lalu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang ke-18, firman Allah. Ketika mana pada ayat yang sebelum ni kita akan baca, kita baca dulu ayat ni. Qala khuruj minha madhuman madhura laman tabi'aka minhum لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ. Ini adalah ayat yang ke-18. Apakah maksud daripada ayat yang ke-18 ini? Kalau kita perasan, pada ayat yang ke-16 dan 17, pada waktu itu ayat yang ke-16 dan 17, Iblis dia berjanji dengan Allah. Mula-mula bila dia ditanya kenapa tidak pada waktu itu sujud kepada Nabi Adam, dan dia mula memberi pelbagai alasan yang pada waktu itu Adam begini, dia daripada api, Adam daripada tanah. Itu sekadar alasan. Hakikatnya Al-Quran menceritakan dia sombong, dia takabur, dia ego. Maka dia minta izin dengan Allah untuk diberikan peluang. Kita boleh baca kisah itu pada ayat yang ke-14 dan 15. Ketika mana Iblis telah diberikan peluang untuk terus hidup sehinggalah tiupan sangkakala yang pertama, maka kita perasan pada ayat yang ke-16 dan 17 di mana Iblis pada waktu itu berjanji dengan Allah untuk menyesatkan manusia, untuk memesongkan manusia, untuk pada waktu itu dia balas dendam kepada Nabi Allah Adam pada anak cucu dia. Itu yang Iblis janji. Maka pada ayat yang ke-18 Allah pun buat janji juga. Sebab itu dalam tafsir Al-Wasit kita baca, thumma hakal Qur'anu ma tawa'adallahu bihi syaitan wa atba'ah, yang mana Allah Subhanahu wa taala juga buat janji bila Iblis ada berjanji dengan Allah yang dia akan sesatkan anak cucu zuriat keturunan Nabi Adam pada ayat 16 dan 17. Maka pada ayat yang ke-18 Allah pun berjanji. Yang mana Allah berjanji apa? Tidak ada masalah. Kamu wahai Iblis dan sesiapa pun yang menjadi pengikut kamu, semuanya akan dimasukkan ke dalam neraka. Moga Allah pelihara saya dan juga setiap daripada kita serta ahli keluarga kita daripada menjadi bahan bakar api neraka. Maka sebab itu firman Allah Subhanahu wa taala ketika mana pada waktu itu Iblis berjanji untuk menyesatkan manusia, firman Allah berfirman Allah, ukhruj, keluarlah kamu wahai Iblis. Ukhruj, keluarlah kamu. Kharaja maksudnya adalah keluar. Makhraj daripada situ datangnya tempat keluar. Lalu firman Allah, ukhruj, keluarlah kamu wahai Iblis. Min, daripada. Terjemahan min adalah daripada. Ha, terjemahannya adalahnya. Lalu keluar daripada mana? Sama ada daripada syurga ataupun keluarlah daripada pada waktu itu keberadaan bersama dengan para malaikat. Keluar, pergi. Dan pada waktu itu Allah halau Iblis kerana sifat sombong dia dengan firman Allah, keluarlah kamu daripada syurga, daripada kelompok para malaikat, madhuma, dalam keadaan hina, madhuma, dalam keadaan hina, madhura, dalam keadaan dijauhkan. Dahara maksudnya adalah ba'uda, maksudnya madhura ay mub'ada, dalam keadaan dijauhkan. Lalu dijauhkan daripada apa? Bukan sekadar jauh daripada syurga, tidak. Dijauhkan dalam kurungan, maksudnya dijauhkan daripada rahmat Allah. Keluarlah kamu, pergi kamu dalam keadaan mad'umah, hina, dan juga dalam keadaan jauh dalam kurungan rahmat Allah. Pengajaran yang pertama yang kita boleh belajar daripada perkataan mad'umah dan juga madhura, di mana terjemahan mad'umah dihinakan,
madhura, dijauhkan daripada rahmat. Apakah pengajaran yang kita boleh dapat? Pengajaran yang kita boleh dapat adalah pada waktu itu ayat 17 kita belum tafsir. Ayat 17 rasanya saya dah selesai. Saya rasa saya dah selesai ayat 17 semalam. Adakah belum lagi? Sebab kadang-kala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad terlepas pandang. Macam semalam masya-Allah, semalam saya janji untuk buat pimpin doa awal tahun. Doa awal tahun pada jam 7.45. Dan memang dah doa pun 7.45. 7.45 dah doa dan sebagainya, lebih kurang 10 minit. Sekali rupa-rupanya pada waktu tu Facebook tak boleh detect. Facebook tak boleh detect. Lalu saya pun mohon maaf. Semalam janji 7.45, tetapi pada waktu tu dah tekan, dah rasa dah tekan. Tapi pada waktu tu tak keluar dekat Facebook. Tak keluar dekat Facebook. Lalu tu yang mungkin ada yang tertunggu-tunggu. Kenapa janji 7.45 kemudian tak ada? Memang 7.45 dah ada dah. Lepas habis solat terus nak baca doa awal tahun, dan memang dah baca lebih kurang 10 minit. Sebab lepas tu saya ada program di Facebook Ritual. Lalu pada waktu tu dah baca doa, rupanya butang tu dah tekan tapi tak pasti, ada masalah pada handphone. Lalu tak pasti, kalaulah semalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad saya terlepas pandang dan sebagainya. Mungkin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya betul, Kak Kamizah semalam ada ambil vaksin, betul. Ada maklumkan saya yang mana ada ambil vaksin. Mudah-mudahan dalam keadaan sihat, dalam keadaan Allah pelihara dan jaga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah, itulah minta maaf doa awal tahun. Doa awal tahun tak jumpa, minta maaf sangat-sangat. Minta maaf. Dah baca, dah tekan, dah pasang, dah segala-galanya. Tapi pada waktu tu tak tahu kenapa tak keluar dekat Facebook. Sebab sebelum Facebook, kami guna satu aplikasi yang mana Prism. Jadi kat Prism tu dah tekan. Tapi antara Prism dengan Facebook page, dia tak ada connection, tak pasti kenapa. Lalu mohon maaf jika ada sahabat-sahabat yang tertunggu-tunggu. Ahlan-ahlan kepada sahabat yang lain. Okey, lalu kita nak ambil pengajaran yang pertama daripada perkataan madhuma, terjemahannya dihinakan, madhura, dijauhkan dalam kurungan rahmat Allah. Apakah pengajaran yang pertama? Pengajaran yang pertama adalah mana-mana manusia, apapun kedudukan dia, macam iblis sebelum dia buat ini, dia berada bersama dengan para malaikat, beribadah bersama dengan malaikat, berada dalam syurga. Tetapi mana-mana manusia yang pada waktu itu dia membelakangkan perintah Allah, dia meninggalkan perintah Allah, dia melawan perintah Allah, dia pasti hina, dia pasti jauh daripada rahmat Allah. Maka pada waktu itu sangat-sangat penting kita jaga sifat hamba kita kepada Allah. Jangan pada waktu itu kita rasa ego, kita rasa sombong, maka kita akan menjadi hina. Mana-mana orang yang pada waktu itu tidak mentaati perintah Allah, pada waktu itu melakukan larangan Allah, pada waktu itu tidak mahu menjadi hamba Allah, maka inilah keadaan makhluk, keadaan manusia yang mana dia langgar perintah Allah, dia pada waktu itu tidak mentaati Allah. Maka seperti mana firman Allah, madhuma, dalam keadaan hina, madhura, dalam keadaan jauh daripada rahmat Allah. Kerana siapa kita di hadapan Allah? Kita sekadar makhluk, kerdil, kecil, tak ada apa-apa. Maka sebab itu pengajaran yang pertama yang mana kita ambil, yang mana kita belajar adalah, kalaulah kita tidak mentaati perintah Allah, kita tidak meninggalkan larangan Allah, maka pada waktu itu sebenarnya itulah kehinaan untuk kita. Dan kalaulah itu maksudnya, bererti selagi mana kita menjadi hamba Allah, di situlah kemuliaan untuk kita. Selagi mana kita menjadi hamba Allah, di situlah kemuliaan kita. Selagi mana kita tak nak menjadi hamba Allah, kita tidak mahu mentaati perintah Allah,
kita pada waktu itu langgar peraturan Allah, di situlah datangnya kehinaan dan juga jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat-sangat penting bila kita belajar sifat iblis ni, kita berhati-hati supaya kita tak menjadi seperti itu. Apakah jaminan yang mana kita nampak iblis beribadah bersama dengan para malaikat? Iblis dah nampak dah pun syurga dan neraka. Iblis pada waktu itu dah berada dalam syurga. Iblis pada waktu itu boleh minta dengan Allah direct. Dah sampai ke tahap itu. Tetapi datang satu keadaan pada waktu itu menjadikan dia kufur, menjadikan dia lawan perintah Allah. Pada waktu itu tak nak lagi mentaati perintah Allah. Pada waktu itu tak nak lagi menjadi hamba Allah. Maka pada waktu itu dia dijauhkan daripada rahmat Allah, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu amalan kita tak seperti iblis pun sebelum dia menjadi sesat. Amalan kita biasa-biasa aja. Maka sebab itu hendaklah kita benar-benar faham kemuliaan kita hanyalah sebagai hamba Allah. Kemuliaan kita hanyalah apabila mentaati Allah. Kemuliaan kita hanyalah pada ketika mana kita meninggalkan larangan Allah. Dan apabila sahaja pada waktu itu kita langgar perintah Allah, madhuma, dihinakan, madhura, dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, lama tabi'aka minhum. Kerana pada ayat yang ke-17, ayat yang ke-16 dan 17, iblis janji untuk menyesatkan sebanyak mungkin manusia. Dia janji nak menyesatkan sebanyak mungkin keturunan Nabi Adam, anak Adam. Dia dah janji dengan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala balas kata-kata iblis itu dengan firman-Nya, demi, ataupun terjemahannya sesungguhnya, man, sesiapa yang tabi'a, mengikut, kamu wahai iblis. Sesiapa pun, laman tabi'ak, demi sesungguhnya sesiapa yang ikut kamu wahai iblis. Sesiapa sahaja yang ikut kamu wahai iblis, maka apakah natijahnya? Apakah pengakhirannya? Apakah jawapan dia? Firman Allah, la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Firman Allah Subhanahu wa taala, siapa pun yang pada waktu itu ikut iblis, siapa pun yang pada waktu itu bersama dengan iblis, maka firman Allah Subhanahu wa taala, la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Jawapannya adalah apa? Pasti dan pasti aku akan penuhkan mereka pada waktu itu di dalam neraka. La'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Itu jawapan dia, itu janji Allah. Iblis pada waktu itu dia berjanji untuk menyesatkan manusia. Allah pula janji, siapa yang ikut kamu, kami tak kisah. Kerana itu pilihan mereka. Kerana Allah bukan perlukan pun ibadah makhluk. Allah bukan perlu pun ibadah kita. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, sesiapa yang ikut iblis, demi sesungguhnya, sesungguhnya, ataupun pasti, la'amla'anna, pasti dan pasti kami akan penuhkan, jahannam, api neraka, minkum, daripada kamu, dalam kurungan, iaitu orang-orang yang ikut iblis, ajma'in, semuanya. Apa yang kita boleh belajar daripada sini? Yang kita boleh belajar daripada sini adalah apabila manusia itu Allah telah tunjukkan jalan. Setiap manusia pada waktu itu Allah telah tunjukkan jalan. Ada pada waktu itu jalan yang boleh sampai pada redha Allah, beserta dengan bimbingan para rasul dan juga peringatan beserta dengan kitab yang Allah turunkan. Jalan yang kedua adalah jalan hasutan iblis. Lalu pengajaran yang kedua adalah sesiapa pun yang pilih jalan iblis, walaupun jumlah mereka banyak macam mana sekalipun, walaupun pada waktu itu jumlah bilangan mereka ramai macam mana sekalipun, sesiapa yang pilih untuk tak nak bersama dengan Allah pada waktu itu, nak mengikut ajakan dan juga hasutan iblis, maka Allah pun ada janji dia. Macam mana iblis pun ada janji pada ayat yang ke-16 dan 17 daripada surah yang ke-7, surah Al-A'raf.
Lalu Puziah Kadir kata surah apa? Surah yang ketujuh, surah Al-A'raf, muka surat 152 pada ayat yang ke-18. Maka ini janji Allah. Janji Allah adalah sesiapa pun yang ikut iblis, kami pasti dan pasti akan penuhkan neraka daripada kamu dengan kamu semuanya. Apa pengajaran yang pengajaran yang kedua yang kita boleh dapat? Bahawa sesiapa pun yang pada waktu itu dia pilih untuk ikut iblis, sesiapa pun yang pada waktu itu dia pilih untuk mengikut hasutan iblis, sebenarnya Allah tak perlukan pun ibadah kita. Kadang-kadang bila kita banyak sangat buat ibadah, kita sangka Allah perlu ibadah kita. Kita sangka Allah berharapkan ibadah kita. Sebenarnya Allah tak perlukan apa-apa pun daripada kita. Kita yang perlukan Allah. Antumul fuqara ila Allah. Firman Allah dalam surah Fatir, dalam surah Ibrahim, kamu yang perlukan Allah. Wallahu huwal ghani. Adapun Allah itu maha kaya, Al-Hamid, sentiasa terpuji. Maka pengajaran yang kedua yang kita boleh dapat adalah kena benar-benar faham Allah tak perlukan kita. Lalu bila kita buat ibadah, sebenarnya manfaat ibadah tu kembali pada kita. Allah langsung tak dapat apa-apa. Bila kita puji Allah, maka pada waktu itu ianya kembali kepada kita. Allah pada waktu itu tidak dapat apa-apa. Ini nak betulkan salah faham seperti mana yang ada daripada sebahagian daripada ajaran-ajaran Nasrani pada waktu itu mengatakan Allah memerlukan pujian makhluk dia. Allah tak perlukan. Allah itu sentiasa mulia. Allah itu sentiasa maha tinggi. Allah itu tak pernah memerlukan hamba dia. Dalilnya apa? Ini janji Allah. Siapa pun yang ikut iblis, bahkan seluruh manusia sekalipun, kalaulah pada waktu itu ikut iblis, Allah janji untuk penuhkan neraka dengan mereka. Maka itu adalah pengajaran yang kedua. Pengajaran yang ketiga yang kita boleh dapat adalah pada waktu itu iblis dia sentiasa pada waktu itu mengajak untuk menjadi penghuni neraka. Dia mengajak untuk menjadi penghuni neraka. Dan pada waktu itu dihiaskan amalan yang buruk nampak baik. Kalau kita belajar nanti bila tiba pada ayat bagaimana cara iblis menyesatkan manusia adalah dengan dia memperhiaskan zuyin, memperhiaskan amalan dosa nampak pahala, amalan buruk nampak baik. Benda yang Allah murka dihiaskan nampak seolah-olah benda itu Allah suka. Maka kita kena sangat berhati-hati agar tidak disesatkan oleh iblis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang keadaan Nabi Adam dalam syurga dan bagaimana iblis pada waktu itu mengajak Nabi Adam untuk melanggar satu-satunya perintah larangan Allah yang Allah kata jangan buat. Dan ketika mana Nabi Adam dalam syurga, Allah larang dia buat satu benda. Dan itulah benda yang Nabi Adam buat menjadi sebab Nabi Adam diturunkan ke dunia. Lalu ayat yang ke-19 insya-Allah kita akan sambung esok. Hari ini kita baca tak banyak sebab sahabat-sahabat pun kebanyakannya daripada pagi tadi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Kamil pada jam 4.50 daripada pagi. Kemudian dituruti dengan kuliah subuh bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Fahmi Amin dan ini adalah yang seterusnya. Maka kita akan sambung nanti insya-Allah pada jam 6 petang. Salam tahun baru hijrah kepada sahabat-sahabat semua. Lalu hari ini kita tak ada program, kita dah buat semalam. Hari ini kita jumpa nanti pada jam 6 petang insya-Allah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan ringkas pada pagi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kali pertama jemput join Telegram channel Kuliah Umar Aziz. Jumpa lagi insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.